Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak sambung pembelajaran pembezaan peringkat kedua. Hari tu, kita dah buat had and hubungannya dengan pembezaan, which is kita dah belajar prinsip pertama. And then, kita dah belajar 4 jenis pembezaan peringkat pertama. So, hari ni saya nak buat pembezaan peringkat kedua. Kalau you dah faham pembezaan peringkat pertama, pembezaan peringkat kedua ni jadi senang lah. So hari ni kejap je, you kena faham sikit je untuk pembezaan peringkat kedua. Then esok baru saya start masuk aplikasi. Okay, so hari ni kita masuk pembezaan peringkat kedua. So kali ni, hari tu kita dah belajar untuk yang pertama, cara penulisan dia sama ada y ataupun fx ataupun dy dx kan. No, ni dy lah. Maksudnya yang ni untuk fx dengan y. So, bila kita buat pembezaan peringkat pertama, kalau pertama, kita akan buat y prime ataupun cara penulisan dia f prime x. Ini cara penulisan lah. And then, kalau you nak buat yang kedua, cara penulisan dia adalah y prime prime. Maksudnya 2 kali prime. Ataupun f prime prime x. Okey, ataupun kalau you tulis dalam bentuk dy dx, you akan dapat, sini kita akan dapat dy dx kan. Kalau yang ni akan dapat d squared y over dx square. Memang cara penulisan dia macam tu. Okey, so macam mana? Saya bagi satu contoh yang mudah. Iaitu contohlah, saya bagi y sama dengan 3x kuasa 3. Macam ni. So, y prime iaitu pembezaan yang pertama, peringkat pertama, saya akan turunkan ke bawah. Saya akan dapat 3 darab 3 x 3 tolak 1. Ni memang yang kita dah belajar sebelum ni. Yang paling basicnya ni. So, kat sini kita akan dapat 9x kuasa 2. Kalau kita nak buat pembezaan peringkat kedua, yang ni sekarang, kita buat lagi sekali sahaja, iaitu y double prime. Bersamaan, saya turunkan 2 ke depan. So, dapat 2 darab 9 darab x 2 tolak 1. So, kat sini 18x kuasa 1, which is 18x lah. Untuk pembezaan peringkat kedua dia. So, senang je. Once kamu faham untuk pembezaan peringkat pertama, pembezaan peringkat kedua ni mudah lah. So, sekarang you kena tahu sama ada you nak guna berkumpulan ke, tak berkumpulan ke, hasil darab ke, petua hasil bahagi ke, you kena tahu. Sebab dia dah gabung and kita kena buat 2 kali. Alright? Okay, so jom kita buat soalan contoh, nak bagi nampak. So, dia kata soalan contoh yang pertama, cari dy dx dan d squared y over dx squared. Ni maksudnya ni pembezaan pertama, ni pembezaan kedua. Okay, so kalau you nampak squared macam ni, maksudnya 2 kali lah dia nak suruh tu. Bagi fungsi y sama dengan x kuasa 3 tambah 4 per x kuasa 2. So, first kita identify dulu, ni jenis apa ni? Ni jenis tidak berkumpulan sebab dia asing-asing. So, senanglah kita buat je, straightforward. Which is untuk A, kita akan buat y bersamaan x kuasa 3 tambah 4 per x kuasa 2. So, saya tulis dulu dalam bentuk yang senang untuk buat pembezaan, iaitu x kuasa 3, naikkan ke atas 4x negatif 2. Bila naikkan ke atas, indeks akan jadi negatif. Okay, ini bab indeks. Saya dah buat revision hari tu. And then untuk soalan minta dy over dx. So, saya tulis cara dia minta lah, iaitu dy over dx bersamaan, turunkan ke bawah, saya akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan negatif 2 darab 4 x negatif 2 tolak 1 negatif 3. So, kat sini saya akan dapat 3x kuasa 2 tolak 8 x negatif 3. Ini adalah untuk dy over dx. Then dia suruh cari lagi d squared y over dx square. So, d squared y saya buat sebelah dia which is, saya garis dulu supaya tak keliru nanti. Okay. So, kat sini saya akan tulis d squared y over dx square bersamaan, kita buat kali kedua, itu je. So, ni saya turunkan ke depan, iaitu saya akan dapat 2 darab dengan 3 darab dengan x, 2 tolak 1 akan dapat 1.
tolak, ni turunkan ke bawah lagi, which is negatif 3 darab 8 darab dengan X kuasa negatif 3 tolak 1, negatif 4. So, jawapan akhir dia saya permudahkan, saya akan dapat 6X tambah 24 per X kuasa 4. Saya turunkan ke bawah balik je. Okey, yang ni saya tak turunkan, yang first ni saya tak turunkan lagi sebab saya nak buat untuk kali kedua. Kalau saya naikkan, kalau saya turunkan, nanti saya kena naikkan balik untuk buat pembezaan. Alright, so saya harap you guys faham lah untuk pembezaan peringkat kedua ni. Konsep dia just kamu buat 2 kali. Okay, and then B. B dikata jika GX bersamaan 2X kuasa 3 tambah 3X square tolak 7X tolak 9, cari G pembezaan 2 kali, G prime prime 1/4 dan G prime prime negatif 1. So ini bila dia bagi nilai, okay, ni saya padam yang tadi. Okay, saya padam kanan kiri, saya buat 2 nanti. So sekarang dia dah bagi kat sini GX B GX sama dengan 2X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 9. And dekat sini dia dah cakap dia nak G prime. Nampak tak? G prime. G prime. So kita cari G prime dulu. Once kita dah dapat, betul, soalan dari buku teks. Sebab dia yang tak faham dari soalan tu, so saya explain balik. So nanti untuk yang latihan kendiri tu boleh try jawab. Kalau stuck boleh tanya balik dekat grup Telegram. So masa ni nak cuba fahamkan contoh-contoh tu. Sebab nanti untuk aplikasi soalan dia makin mencabar tau, walaupun contoh dalam buku. That's why saya tengah explain balik apa benda yang you guys tengah belajar sekarang ni. Okay, so dekat sini dia minta G prime. You kena faham tau basic dia. So G prime kat sini kita buat 2 kali dulu, dan baru kita fikir apa benda nak buat dengan benda tu. Alright, so dari sini saya akan masukkan G prime X bersamaan, turunkan ke bawah, buat pembezaan pertama dulu, which is kita akan dapat 2 darab 3 6X kuasa 2 tambah dengan 2 darab 3 6X tolak 7. Okay, ni saya harap saya buat cara cepat ni you guys faham lah, sebab kita dah belajar untuk pembezaan pertama. And then untuk kali kedua, G prime prime X bersamaan, ni turunkan ke bawah 2 darab 6 12 X tambah dengan 6. So once kita dah dapat G prime prime ni, which is yang macam soalan nak G prime prime, barulah kita masukkan nilai X dia, iaitu X dia sekarang dia dah ganti dengan 1/4. First dia minta 1/4 dulu, jadi saya masukkan G prime prime 1/4, dia ganti kat X kan, so saya ganti yang dekat semua dekat X ni, kat sini. So kat sini saya akan dapat 12 1/4 tambah 6. So 4 18 3, sini dapat 9. Ni untuk G prime prime 1/4. And then yang kedua, dia minta G prime prime negatif 1. Saya still guna yang sama, iaitu saya akan guna yang ni. Sebab ni fungsi dia, fungsi G prime prime. So G prime prime negatif 1, saya just ganti bersamaan 12 negatif 1 tambah 6. So dari sini saya akan dapat negatif 12 tambah 6. So bersamaan negatif 6, ni jawapan dia. Okay, so ini untuk contoh yang pertama. And then contoh yang kedua, dia bagi macam ni. Dia kata diberi fungsi fx bersamaan fx sama dengan apa saya cakap ni, x kuasa 3 tambah 2 x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. So saya salin je balik dulu fungsi yang dia bagi. X kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Cari nilai-nilai x dengan keadaan f prime x bersamaan dengan f prime prime x. So kat sini saya tahu saya kena cari dia punya fungsi dulu, f prime dengan f prime prime. Lepas tu baru saya tengok dia punya syarat, iaitu sama. So saya buat kiri kanan je lah nanti. Alright, so dari sini saya akan buat f prime x dulu, sebab soalan memang ada kat sini, dia bagi f prime x. So saya cari dulu f prime x. Kenapa saya ambil ni? Okay,
bersamaan turunkan 3 ke bawah dapat 3x kuasa 2 tambah 2 turunkan ke bawah 4x tambah 3. And then f prime prime x pula, soalan pun minta juga kat sini. So saya masukkan juga, which is 2 turunkan ke bawah iaitu 6x tambah 4. So sekarang dia bagi dekat sini f prime x bersamaan f prime prime x. Okay, so once dia bagi yang ni, kita just samakan kiri dengan kanan, which is yang ni belah kiri 1, ni 2. So kat sini 1 bersamaan 2. Saya masukkan je lah 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 bersamaan 6x tambah 4. So untuk yang ni, kamu hanya selesaikan persamaan lah. Ini lebih kepada algebra. Okay, so once kita nak selesaikan ni, kita just, kalau saya nampak kuasa 2, saya tahu dah ni mesti berkait dengan persamaan kuadratik. So you kena tahu macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik. Kalau kuasa 1, kita selesaikan macam biasa je. Okay, so kalau persamaan kuadratik, syarat dia mesti kita susun ax square plus bx plus c sama dengan kosong. Ni memang untuk persamaan kuadratik, cara untuk selesaikan. So saya susun je lah, which is 3x kuasa 2 tambah 4x, saya kumpulkan x dulu, tolak 6x tambah 3 tolak 4 sama dengan kosong. Saya susun supaya dia jadi sama dengan kosong. So dekat sini akan dapat 3x kuasa 2, ni 4 tolak 6 akan dapat negatif 2x, 3 tolak 4 akan dapat negatif 1. So ni tekan kalkulator lah, which is kamu akan dapat tekan ni equation polinomial 2, so 3 negatif 2 negatif 1. So saya akan dapat kat sini jawapan akhir dia x sama dengan 1 dengan x sama dengan negatif 1/3. So one step before, yang ni saya dah ajar. Okay, ni lebih kepada algebra tau. So patah balik ni akan dapat x tolak 1. Ini patah balik satu-satu, kena gerakkan 3 dulu. So kita akan dapat 3x tambah 1. So ini adalah jawapan dia, iaitu nilai x dia, cari nilai-nilai x, iaitu nilai x dia 1 dengan negatif 1/3. Okay, and then saya rasa macam nak buat satu lagi soalan, which is kalau dia bagilah saya bagi yang mencabar sikit, which is fx. Ni lebih kepada pembezaan tau. Kenapa asyik nak benda tu? It's okay. Fx equal to 3x tambah 2 kuasa 8. Okay, ni tambahan macam mana kita nak buat yang ni. So apa-apa pun yang saya cakap, kita kena tahu cara pembezaan. Itu je. Once you faham pembezaan yang basic, yang 4 jenis tu, apa-apa pun untuk bab ni you akan rasa senang. Kalau you tak faham yang basic, habis semua. Okay, so first dia suruh cari f prime x dengan f prime prime x. Maksudnya pembezaan peringkat pertama dengan peringkat kedua. So soalan ni kita first buat dulu f prime x. Ingat, ini adalah jenis apa? Ini jenis berkumpulan. Ingat tau, ni jenis berkumpulan. So you kena ingat balik macam mana kita nak buat pembezaan yang berkumpulan, iaitu kita turunkan macam biasa ke depan. 8 3x tambah 2, atas ni kuasa 7. Then kita kena buat pembezaan di dalam kurungan sahaja, di dx. 3x tambah 2. Ini yang saya takut sangat student lupa. Alright, so dari sini kita akan dapat 8 3x tambah 2 7. Belakang ni pembezaan ni kita akan dapat 3 lah. So baru saya gabungkan 8 darab 3 24. 3x tambah 2 kuasa 7. Dan baru saya buat yang kedua, f prime prime x bersamaan macam tadi, turunkan 7 ke depan. 7 darab 24 3x tambah 2 kuasa 6. Then macam tadi juga, kena buat pembezaan di dalam kurungan sahaja. So di dx 3x tambah 2. So kat sini saya akan dapat 24 darab 7 168 3x tambah 2 kuasa 6. Belakang akan dapat 3, pembezaan belakang. Dan saya darab 168 dengan 3. 504
3x tambah 2 kuasa 6. Okay, so ini soalan tambahan. Then kalau you dapat macam, kan kita ada lagi dua jenis kan untuk pembezaan, iaitu UV hasil darab, petua hasil darab, dengan U over V. So make sure yang ni saya dah terang hari tu, you guys faham benda ni. Sebab pembezaan kadang-kadang dia tak bagi yang mudah-mudah macam ni. Dia bagi yang ni contoh je nak fahamkan konsep. Untuk kuatkan konsep you kena buat soalan-soalan yang dalam buku lah. So buat sama ada you beli buku aktiviti ke ataupun you jawab semua dalam konteks tu. Okay, so baru you boleh check you faham atau tak. Okay, so hari ni mudah sikit, which is kita dah settle untuk pembezaan peringkat kedua. Okay, so esok kita start masuk aplikasi. Aplikasi ada 4 jenis. So aplikasi ni ada yang mudah, ada yang mencabar. So you guys kena prepare lah untuk fahamkan esok. Okay, so esok kita masuk yang mudah dulu. So ada 4 nanti. Nanti saya senaraikan apa benda yang kita nak belajar untuk aplikasi. Okay, that's why tajuk ni dia panjang sikit. Okay, so sampai situ saja. Harapnya you guys faham and belajar something. InsyaAllah jumpa lagi esok jam 8 suku. Okay, bye. Assalamualaikum.